Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam, kursi dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah di atas kurniaan limpah rahmat, taufik dan inayah. Allah izinkan pertemuan kita dan diterima kita menjadi tetamunya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati, diberi kefahaman, kekuatan untuk beramal, seterusnya menyampaikan. Tuan-tuan, kita berada pada prinsip yang keempat ke surat 86. Kita berhenti tahun lepas. Tahun lepas kita habis muka surat 85. Tahun ni 86, walaupun setahun tapi satu muka surat. Al-aslu rabi' wat-tamaima wal-ruqa wal-wada'a wal-ma'rifah wal-kahana wad-di'a'a ma'rifatil ghaib wa kullu ma kana min hadzal bab munkaran tajibu maharabatuhu illa ma kana ayah min Qur'an aw ruqiyatin ma'thurah. Tamaim ataupun tangkal, azimat, al-wada', ma'rifah, tukang tilik dan dakwaan mengetahui perkara gaib, semuanya adalah perkara mungkar yang wajib diperangi kecuali mengandungi ayat-ayat Al-Quran, kecuali daripada ayat-ayat Al-Quran atau jampi yang ma'thur. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, prinsip ini ditumpukan kepada penyucian akidah dari segala karat-karat, membebaskan akal dan hati dari terikat dengan sangkaan dan khurafat. Tajuk malam ini ialah perkara yang berkait tentang kebanyakan amalan masyarakat, termasuk masyarakat Melayu. Sebahagiannya menjadi kebiasaan masyarakat Arab, Hindu. Orang Melayu pun tak lari daripada kepercayaan-kepercayaan sebegini. Tujuan perbincangan ini ialah untuk menyelamatkan akidah daripada kepercayaan kepada perkara-perkara yang disebut dengan khurafat. Khurafat, perkara-perkara yang bersalahan ataupun perkara pelik yang tidak berdasarkan kepada akal, jauh sekali merujuk kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini ramai pendusta, ekoran tersebar luasnya kejahilan. Orang ambil kesempatan berpunca daripada kejahilan. Kalau masyarakat bijak dan cerdik, orang tak boleh mempermainkan. Sebab itu kita baca dalam sejarah pemerintahan Pol Pot di Cambodia, dia bunuh habis orang-orang cerdik. Dia panggil pelajar-pelajar luar negeri balik sampai dia bunuh. Tujuannya apa? Supaya kejahilan itu berleluasa. Memerintah orang jahil ni mudah, senang diperbodoh-bodohkan. Tengok Fir'aun, bagaimana dia memperbodohkan orang Mesir. Waktu itu dia menguasai sihir. Fir'aun dia menguasai sihir.
menyebabkan dia boleh memerintah Mesir dengan sihir. Bila mana Nabi Musa alaihissalam bersama dengan saudaranya Harun bangun menyedarkan umat, dia marah. Berlakulah penentangan daripada Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Golongan pendusta ini, yakni mereka meracuni pemikiran, hati-hati dan harta golongan yang miskin yang menjadi mangsa mereka, menyebabkan ramai di kalangan mereka yang telah terpengaruh. Al-Banna memaparkan kebenaran dan mengembalikan mereka kepada akidah yang suci, jauh dari kebatilan dan kesyirikan, serta menerangkan betapa haramnya tangkal azimat dan seumpamanya. Orang yang bodoh ini senang diambil kesempatan. Dulu masyarakat kita banyak terdedah dengan perkara-perkara sebegini. Tuan-tuan, dia kadang-kadang benda itu adalah benda yang sebenarnya semua orang boleh buat, kerana ia sebahagian daripada perawatan yang Allah beri melalui sistem alam. Tapi disebabkan kejahilan, kita pun terpedaya. Sebagai contoh, tuan-tuan ingat kalau dulu kita kena demam campak, ya, chicken pork, bukan chicken chop. Ya, apa yang dibuat? Antaranya diambil daun bambu, gantung depan rumah, depan pintu, bukan depan rumah, depan pintu. Apa sebab? Sebab hala jin dan setan. Bila pula daun bambu ke semambu kan? Daun bambu lah. Daun bambu buluh. Dim ya? Bila pula dia boleh ngalau hantu? Seorang sahabat yang buat kerja ni, dia kata daun tu sendiri bila dia kering, dia menghasilkan bahan-bahan yang boleh jadi perawatan dalam rumah kita dan sebagainya. Termasuklah dia kata dulu mandi bunga. Orang mandi bunga kan? Mandi bunga ni, kalau ikut seorang sahabat yang buat kajian metafizik tu, saya sekali forum dengan dia sekali, dia sebut, dia kata memang manusia ni ada aura, dia kata. Tu ilmu dia lah, wallahu alam. Dia kata ada aura warna. Jadi bila aura itu berkurangan, kita jadi sakit dan sebagainya. Jadi mandilah bunga untuk mengimbangkan balik aura tu. Tapi nak mandi bunga, maka perlu bomo. Tu bomo main tu. Dia pun mandi kita. Dia kata kena sampuk. Kita pun percaya. Padahal benda itu memang sebahagian. Tuan-tuan mandi sendiri pun tak apa. Kan? Tapi jangan mandi depan isteri. Takut dia rasa pelik. Pasal apa pula? Dah mandi bunga pula. Jadi risaulah. Itu alam semula jadi. Allah Ta'ala jadikan banyak rawatan-rawatan yang sebenarnya bersifat semula jadi, tetapi apabila manusia jahil diperbodohkan, kononnya berpunca daripada syaitan, daripada jin dan seumpamanya. Walaupun kita tidak menolak ada perkara-perkara yang berkait dengan perkara tersebut, tetapi kalau semuanya merujuk tidak memerlu kepada rawatan perubatan yang ada ni, dia jadi pelik. Baik, terkecuali daripada semua jampi yang mengandungi ayat Quran atau ayat yang makthur, daripada yang terdapat sedikit perselisihan. Di sini disebutkan 5 perkara: at-tamaim, ar-ruqa wal wada' wal ma'rifah wal kahanah wal da'a' ma'rifatul ghaib. Yang ni semua adalah mungkar yang wajib kita cegah. Terkecuali illa ma kana ayatan min Quran aw ruqiyatin ma'thurah, kecuali benda-benda yang diambil daripada ayat-ayat Al-Quran ataupun perkara yang ruqyah, jampi-jampi yang makthur sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami memaparkan beberapa dalil, kami akan jelaskan beberapa pengertian. Apa maksud at-tamaim? Tamaim dia kata jamak daripada tamimah, iaitu batu yang digantung oleh orang-orang Arab pada anak-anak mereka, dan mereka beranggapan ia dapat melindungi dari kepincangan dan dapat mengundang kebaikan. Yang ni tuan-tuan, masyarakat kita barangkali tak gantung batu, dia gantung tali kasut yang udah pakai, yang baru tak boleh. Dipintanya
Yang baru tak boleh tu pelik pula. Yang kotor tu ndaknya. Kalau dah basuh, oh yang ni tak boleh. Yang budak muntah dan sebagainya, maka disuruh gantung tali kasut. Saya duk mikir, dulu zaman tak ada tali kasut sekolah, gamaknya apa dia menggantung? Dia gantung pula benang-benang yang dibuat. Ada gantung terung rembang, dia buat gelang, dia buat rantai, macam-macam lah yang digantung. Satu ketika dulu masyarakat kita duk pakai kayu kokar, macam-macam. Saya tidak menyatakan pakai itu salah. Yang salah bila beriktikad perkara itu memberi manfaat atau mudarat. Di situ silapnya. Dulu popular dengan jam gelang magnet, beli beratus beli. Saya ingat lagi Jabat Mufti ada keluarkan kenyataan jelas, nak pakai tidak salah kalau tidak ada i'tiqad gelang besi itu memberi manfaat atau mudarat, dengan syarat mestilah ada kajian saintifik yang membuktikan benda itu memang ada manfaat. Kalau tidak ada satu kajian saintifik, sebab dia magnet, tidak ada kajian yang boleh proof benda itu bagi manfaat, maka pakainya juga tidak memberi manfaat. Malah kalau beriktikad dia boleh menyembuhkan disebabkan dia, maka merosakkan akidah. Yang bahaya ni. Dulu saya pernah baca, maaf cakap lah tuan-tuan, berkait dengan kayu kokar, waktu tu popular. Sampai saya baca, kayu kokar ini kalau simpan dalam kereta boleh teraksiden. Oi, senang no. Yang paling marah bab ni pomen kereta dengan kereta tarik. Habis tak ada yang aksiden berlaku. Kepercayaan yang sebegini simpan dalam rumah tak boleh terbakar. Sebab apa? Datanglah cerita kayu kokar itu kayu kokar itulah yang dibuat bahtera Nabi Nuh. Kayu kokar itulah yang dibuat tongkat Nabi Nuh. Kalau ada satu pembuktian, tak apa. Tapi tak ada. Dia datangkan cerita itu untuk menambahkan keyakinan betapa bernilainya kayu kokar itu. Maka kayu kokar yang asalnya murah dijual dengan harga yang mahal. Kalau kita berkeyakinan kayu tu barangkali, kita tak nafikan, barangkali dia ada tindak balas dengan tubuh kita, peluh dan sebagainya, menyebabkan boleh merawat. Macam kita orang yang ada penyakit kulit lah, dia pakai sutera, dibuktikan dia boleh menyembuhkan, maka tidak haram. Walaupun diharamkan pada lelaki, tapi oleh kerana dia menjadi bentuk rawatan yang dibuktikan, maka tak jadi haram. Yang jadi masalah kepercayaan kita kepada perkara-perkara tersebut. Orang Arab juga percaya, lalu dia gantunglah benda-benda, batu-batu dia ambil. Satu ketika dulu popular batu serai, buat cincin. Oh ni bukan calang-calang ni ustaz. Saya tengok orang ambil batu serai, sebab saya tak percaya. Upah satu rumpun 250. Dia ambil orang yang buat tu dari Selangor. Saya kata kalau ada saya nak datang tengok. Kawan pun panggil, pergi tengok. Dia ambil kain sapu tangan dia tutup atas serai, dengan syarat ada bunga serai. Dengan bunga apa entah baru boleh. Kalau tidak tak boleh, ada pantang dia. Dia pun tutup. Kita pun baca macam-macam lah, takut elok sihir. Dia cabut tu memang batu-batu serai tu punya banyak. Batu-batu buat cincin ni. Dalam serai tu macam-macam. Mana mari kita pun tak tahu. Nak kata dia tabur sebab dia berada di tengah-tengah tu, maknanya kena hurai serai tu baru keluar. Dia bertanya, macam mana ustaz? Saya kata ni gamaknya jin tutup kedai kot. Dia jual tak laku, dia jual dengan kita. Sekumpul 250. Tuan, benda ni tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat. Kita akan bincang nanti. Maka kesimpulan kita nak sebut tangkal, atau dalam istilah Melayu kita sebut azimat. Azimat ini tidak membawa apa-apa manfaat. Cuma yang menjadi perbincangan ialah azimat
ataupun tangkal-tangkal yang dibuat daripada ayat Al-Quran. Apakah boleh ataupun tidak? Kebanyakan ulama mengatakan tetap haram. Kerana apa? Sebab bila kita buat tangkal, kita masuk ke tempat-tempat kotor. Ayat Quran tak boleh. Maka dia telah menjatuhkan kemuliaan ayat-ayat suci Al-Quran. Cuma beza sikit kalau pada budak-budak yang tak dibawa dan sebagainya, itu perbincangan. Tapi pada prinsipnya tangkal dan azimat ini adalah haram. Termasuk lukisan-lukisan tertentu yang tujuannya untuk melaris. Kedai-kedai banyak nak melariskan jualan, dia buat, ini ada, tuan-tuan buka Tajul Muluk, banyak benda-benda begini. Kita dah sebut illa ma kana ayatan min Quran aw ruqiyatin ma'thurah, melainkan benda-benda yang merupakan ayat Quran dan juga yang ma'thur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak tampal ayat Quran tak ada masalah. Rumah kita jarang yang tak ada ayat 1000 dinar. Baca tak punah, tampal je, punyalah cantik. Ayat apa tu? Dia mau kata ayat kaya. Kita gelak je lah kan? Ayat Quran, bacalah wa may yattaqillah. Yang pentingnya nak kaya ke nak apa, ayat tu bagi tahu wa may yattaqillah. Konsepnya pada takwa. Baru datang yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi baca, insya-Allah ada manfaatnya. Ulama-ulama bincang, ada manfaat. Tak salah kita tampal ayat Quran. Malah disebutkan dalam satu hadis Nabi salam, diceritakan bagaimana ada sahabat yang jin masuk rumah dia sebagainya. Lalu Nabi SAW minta Sayyidina Ali ke siapa tolong tulis surat daripada Nabi SAW. Jadi ada surat yang menceritakan benda begitu. Jadi tangkal azimat di atas kepercayaan perkara tersebut mendatangkan mudarat dan manfaat, boleh menyebabkan syirik. Nah, itu punca dia. Sebab kita percaya selain daripada Allah yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Yang kedua disebut ar-ruqa atau ar-ruqi. Kata jamak daripada perkataan ruqyah. Ini jampi, iaitu jampi serapah yang dibaca oleh bomoh kepada pesakit demam, epilepsi, yakni sawan serta penyakit lain. Yang dimaksudkan di sini ialah jampi serapah, bukan ruqyah Quran dan yang maksur. Banyak dalam mujarabat Melayu banyak ditemui jampi-jampi serapah. Jampi-jampi ini adalah haram, melainkan ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma berbeza pandangan para ulama terhadap jampi-jampi menggunakan bahasa-bahasa yang difahami yang tidak ada unsur-unsur syirik. Maka sebahagiannya mengharuskan, sebab yang ni tidak ada unsur syirik. Tentang ngaji perubatan dari Syifa pun ada jampi-jampi yang dia bukan ayat Quran, bukan hadis. Petua-petua orang-orang tua-tua yang difahami maksudnya dan tidak membawa kepada syirik. Ada pun bahasa yang tidak difahami maksudnya tetap menjadi haram, ataupun difahami tetapi mempunyai unsur-unsur syirik, maka tetap haram. Jadi jampi ini adalah jampi Quran. Kita baca kisah sahabat Nabi dalam perjalanan yang akhirnya diminta merawat seorang ketua kabilah yang kena sengat binatang. Ada sahabat yang datang, dia pun baca surah Al-Fatihah yang Nabi sebut sebagai penawar kepada segala penyakit. Balik, orang tu pun bagi upah, dibawa ke Nabi SAW, maka Nabi SAW membenarkan. Nabi kata boleh. Kerana apa? Al-Quran ataupun suratul Fatihah itu adalah penyembuh ataupun penawar kepada racun. Boleh. Dan upah yang diberi, kambing-kambing yang dibawa, Nabi benarkan untuk digunakan, dimakan. Malah Nabi kata, kalau kamu tak hendak kan, bagi ke aku. Menunjukkan benda itu boleh. Nabi nak yakinkan para sahabat, boleh, jangan risau, dengan syarat ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Cuma nak tambah sikit lah adabnya. Janganlah kita meletakkan harga
kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang kita baca. Tuan-tuan, orang datang minta sesuatu daripada kita dan kita baca Quran. Tuan-tuan nampak tak? Orang tu dihantar oleh Allah untuk minta kita baca Quran. Kita dapat pahala. Seolah-olahnya dalam keadaan kita tengah biasa-biasa, mari seseorang, kita kena ingat Allah yang sedang hantar dia minta kita baca Quran. Allah, patutnya bersyukur. Allah peringatkan aku datang untuk baca ayat Quran yang ada pada ilmu kita, yang digunakan untuk rawatan-rawatan tertentu. Kadang-kadang, Ustaz, ni ada minta tolong baca ni sikit, anak ni ada masalah. Tuan-tuan jangan nampak dia bermasalah, kena nampak alhamdulillah Allah hantar seseorang untuk kita baca Quran. Barulah tak ada rasa nak tak rega. Ni baca, sakit apa? Tahu Ustaz, 3 bulan dah. 3 bulan RM70 ni. Soal dia nak bagi, itu juga anugerah daripada Allah. Tapi meletakkan harga kepada hanya ayat-ayat suci Al-Quran tidak wajar. Saya tak berani nak kata haram, takut ada orang bawa dalil yang lain, tapi saya nak sebut tak wajar. Sedangkan orang tu datang minta kita baca Al-Quran untuk dia. Seolah-olah kita kena nampak dia tu dihantar oleh Allah Ta'ala pada kita, mengingatkan kita untuk baca Quran. Alhamdulillah, terima kasihlah ya, minta saya tolong baca Quran. Yang kedua, tuan-tuan, tahu tak tahu, bila orang minta tolong, takkanlah sampai tak reti baca Quran. Bila dia minta tolong, pertama, tentulah dia ada keyakinan, maka kita tolonglah sekadar yang kita mampu. Bacalah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci apa saja. Takkan baca Fatihah pun tak reti, takkan baca selawat pun tak reti. Sebab apa? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan tolong hambanya selama mana hamba menolong saudaranya. Dia datang minta tolong kita, kita tolong sekadar mampu, insya-Allah, walaupun kita tak pernah berubat, tapi di atas janji Nabi SAW, Allah tolong. Mungkin dengan bacaan kita tadi menyebabkan pertolongan Allah untuk menyembuhkan dia. Lepas tu mari dia pun cerita, dia tu sudah, kita pun mula rasa hebat juga aku rupanya. Tapi rupanya bergantung kepada apa yang disebut oleh Allah, keikhlasan kita sebab nak tolong dia. Sebab apa tolong dia? Allah janji, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Nabi sebut gitu. Siapa yang tolong saudara dia, Allah tolong. Mungkin kita niat nak tolong dia, maka datang pertolongan Allah membantu kita untuk menolong dia, sembuhlah dia. Bukan kerana kita dak. Tuan-tuan, kalau ada orang minta tolong, kita ingat kita kena tolong. Di atas janji Nabi, Allah akan tolong kita. Bukan sekat tolong kita menyembuhkan dia, barangkali tolong kita dalam banyak perkara-perkara yang lain nanti. Jadi jangan tolaklah. Jangan tolak. Yang penting ikhlaskan. Saya tak tahu apa, tapi oleh kerana minta juga, insya-Allah saya cubalah baca. Tak ada baca apa pun Fatihah. Bacalah betul-betul bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah. Kumang kami gitu je kan. Allah. Bacalah betul-betul. Baca ayat Quran biar dia dengar, dia puas hati. Dengar satu rawatan untuk dia. Kita baca pada air satu rawatan. Kalau dia sendiri datang, kita dengar rawatan untuk dia. Kalau mak dia datang minta kita baca, mak dia dengar, barangkali rawatan juga untuk dia. Jadi bacalah. Setakat yang saya ngaji sikit-sikit lah, tak ada pantangnya baca Quran kuat-kuat. Dan Ustaz, saya ngaji baca tak boleh kuat, kena senyap. Wallahu a'lam lah kan. Elok dibaca kuat-kuat supaya dia boleh dengar dan sama-sama dapat manfaat daripada ayat Al-Quran. Al-wada', suatu yang diambil dari lain seperti kulit kerang untuk menghindarkan sihir mata. Di antara sihir yang kuat ialah sihir ain, sihir mata. Disebutkan kisah sahabat Nabi SAW, seorang sahabat terpandang sahabat dia sedang mandi dalam keadaan yang tidak menutup aurat. Akhirnya sahabat tadi demam. Ini yang dikatakan sihir ain. Ini bukan sihir, tapi pandangan mata. Bahaya tuan-tuan.
Sebab itu ada bunyi lirik dari kerana mata kan. Dari kerana mata. Ar-Azmi, minta maaf bukan zaman saya. Zaman saya era slow rock 90-an. Dari kerana mata. Memang mata ni, sebab itu sebaiknya bila kita berdepan dengan orang yang bukan mahram kita, perempuan dan sebagainya, cubalah tundukkan mata. Orang perempuan pun boleh bila bercakap tu jangan sangat pandang kalau mata orang lelaki yang bukan mahram. Tak boleh ustaz. Dia kata kalau tak reti pandang mata orang ni bela hantu raya pula dah. Sungguh orang Melayu dia faham gitu. Bila kita mandang, kita tak tengok mata dia, dia kata oh ni bela hantu raya ni pula dah. Tak apa, sesama lelaki tengoklah. Dan tengoklah, kerana pandangan itu akan menzahirkan hubungan. Tapi pada yang bukan mahram boleh tengok, tapi jangan tengok semacam tenung, jangan. Malah melihat seseorang dengan pandangan yang mempunyai maksud dan tujuan yang lain, ada kesan dia. Tuan dan rahmati Allah sekalian. Sebab itu sihir ain ini orang-orang Arab di antaranya dia cara nak lindung, maka dia pakai kulit kerang. Dulu masyarakat Melayu satu ketika, kalau tuan masih ingat, satu ketika dulu riuh berkaitan dengan apa ni, perompak ni. Dia merompak, dia boleh merupa macam-macam. Maka untuk menyelamatkan, suruhnya kita belikan puyuh, bela ikan puyuh. Tuan masih ingat? Bela ikan puyuh. Elok bela ikan meh, belanya ikan puyuh. Oh dah mahal ikan puyuh. Tuan-tuan, kita tidak menafikan barangkali ada kebetulan kerana pantang orang tu, ilmu dia pantang, dia jumpa ikan puyuh. Sebab apa? Ikan puyuh tak lawa kan, gamaknya lah, maka berkesanlah pada dia. Tetapi kita tidak boleh meletakkan keyakinan sebegitu. Kita kena letak pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dia kata, oh, kamu kalau bela ikan puyuh memang perompak tak ada. Ni kesan dia, kamu bela ikan puyuh memang perompak tak boleh masuk. Ikan puyuh boleh jadi jaga. Lepas ni cadang kan, bang tak payah pakai lain, pakai ikan puyuh. Dia kata ikan puyuh ni Ustaz untuk yang boleh menjelma ilmu sihir pula dah, terpulang lah. Tapi nak cerita, kepercayaan sebegini boleh merosakkan akidah. Al-ma'rifah, mendakwa mengetahui perkara-perkara tertentu dengan beberapa pendahuluan yang membawa petanda sesuatu kecurian, tempat kehilangan, tempat disembunyikan sesuatu dan sebagainya. Yang ni mangkuk putih kan, dia buka mangkuk putih, nampak tak nampak, nampak tak nampak, tak nampak tak nampak, tak nampak anak luar nikah, dandan nampak, tak nampak besok nak mati, dandan nampak. Mangkuk putih ni biasa orang buat gitulah. Boleh main tengok, dia ngelin, gila pun. Nampak apa ustaz? Ustaz juga rebutnya. Sebab dengar dia bismillah, jadi ustaz lah. Nampak apa ustaz? Ish. Kamu ada buat salah dengan orang ke? Mula-mula kamu ada buat orang marah ke? Padahal psikologinya dia nak cari, dia pun tak nampak apa. Toh cuba kamu ingat betul, ada ni rasa, kan patutlah. Dia pun patutlah. Ni tuan-tuan, orang yang mendakwa dulu, orang dulu mandi kat telaga, hilang meh. Saya sempat zaman kecil-kecil dulu mandi kat telaga, kadang-kadang dia buka meh, datanglah jumpa orang ni, meh hilang kan, dia pun ada mandi kat telaga. Memanglah mandi kat telaga, mana ada mandi kolam renang masa tu, tinggal kat situ tu. Kau pergi tengok balik, dia pun tengok, jumpa sungguh. Lagi percaya, mari, tak ada pun ustaz. Pergi tengok balik, cari lagi, tak ada pun. Si ada orang ambil pula dah. Cuba kamu ingat, siapa yang ada pergi, udah bersangka buruk pula dengan orang lain, kena pula orang itu adik sendiri. Ini benda-benda yang boleh merosakkan. Tu yang kata ya'idukumul syaitan ni, nak Allah Taala sebut dalam Quran, syaitan ni
menjanjikan kepada kamu al-baghdha wal adawah, marah dan permusuhan. Ini janji-janji syaitan. Maka sebab tengok, mendakwa mengetahui perkara gaib, sedangkan hakikatnya perkara gaib ini dalam ilmu Allah. Ilmu Allah bukan benda yang boleh diketahui oleh manusia. Perkara gaib, perkara ilmu Allah. Bila ada manusia mendakwa dia mengetahui perkara gaib, apa maksud dia? Sama ada dia berhubung dengan jin dan iblis, ataupun dia menipu. Dua benda je. Berhubung dengan jin dan iblis. Iblis ni, jin ni, dulu dia nak curi rahsia langit kan. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dalam surah Al-Mulk kita baca. Allah Ta'ala menjadikan rejaman. Itu yang menyebabkan iblis bila mana dia nak pergi ambil tak boleh rahsia langit, dia heran, dia cari. Rupanya kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Baik, jadi jangan percaya kepada orang yang mendakwa boleh mengetahui perkara-perkara gaib. Kalau hilang barang, duduk tenang-tenang, mayang sunat ke baca Quran. Insya-Allah belum habis mayang, jumpa dah. Para sahabat dulu dan bagi salam, baru dapat ketenangan jumpa. Kita Allah jumpa dah, tak jadi semayang, baru teringat. Ya, ni masalah juga. Bukan hebat pada ulama ni, bukan hebat pada sahabat, pelik. Dan setan tak bagi semayang, baru angkat jumpa dah kan. Diajar oleh para ulama, paling tidak pun bacalah ayat suci Al-Quran. Antara yang diajar, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada. Zikir apa maksud dia? Wa wajadaka dhallan fahada, kami jadikan wa wajada, kami dapati kamu sesat dan kami bagi petunjuk. Tok guru saya sebut isteri hilang. Isteri hilang ni bahaya tuan. Hilang kat Mekah, habis tawah hilang, jenuh cari tak jumpa, pintu kan banyak, tak ada buat apa, dia duduk masjid, duduk mentara ngadap kiblat tu, duduk baca wa wajadaka dhalam fahada, ulang dengan niat. Akhirnya datang, tunggu apa lagi? Dia pula tanya kita tunggu apa, padahal dia hilang tadi. Allah Ta'ala ajar kita banyak ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim dengan syarat yakin dan minta tolong dengan Allah. Bila kita baca ayat Quran, tentulah kita minta tolong dengan Allah, tak minta tolong dengan selain daripada Allah. Kemudian Al-Kahanah, orang yang memberitahu tentang perkara yang tidak diketahui pada masa yang akan datang, atau dikatakan juga orang yang memberitahu perkara yang tersembunyi dalam hati. Kita pun kata, ui kasyaf dia tu kan. Kasyaf Allah beri kepada orang-orang yang beriman sebagai satu kelebihan. Tetapi jangan semua orang yang mendakwa dia tahu perkara gaib itu sebagai kasyaf. Dan perkara ini kita dah bincang, tidak termasuk dalam perkara yang boleh dijadikan hujjah. Ya, mendakwa atau kasyaf tak boleh termasuk dalam perkara yang jadikan hujjah. Tapi al-kahanah ini ialah orang yang mereka-reka. Konon-kononnya dia tahu benda-benda yang akan terjadi. Jangan. Kita pula percaya juga. Kamu jangan pergi dengan sebab binatang. Kalau dulu kalau bewak melintah, jangan. Kita nak jalan kereta, bewak melintah, patah balik, tak boleh. Share kata Nabi la adwa wala tiarata. Ada hadis jelas. Ya. Tengok bewak melintah, tak boleh, kena patah balik. Ni tak silap dalam Tajul Muluk ada. Ada saya baca, wallahu alam, tak ingat kitab. Cerita. Ya, kalau bewak melintah, patah balik. Itu bewak dah duduk dengan orang sama je. Bewak melintah, dah bewak duduk dalam kampung. Kan tu tak kira babi melintah. Kalau babi melintah kena break. Kalau kura-kura melintah kena berhenti. Dia tak cukup berhenti. Ustaz, kita tengok ada nombor pula dah, kaki nombor. Ya tuan, dia kejar kura tu, dia tengok belakang apa, saya tak tahulah, ilmu tu saya tak tahu. Jangan tanya. Ya, janji nak belanja apa pun saya tak tahu. Kaki nombor dia tahu. Dia kata kura-kura ni boleh macam-macam. Kepercayaan begini bersalahan. Dalam masyarakat kita sampai sekarang
Kadang-kadang tengok kedai ditutup hari Rabu. Nah, kenapa? Dia kata hari Rabu itu orang menyebarkan sihir. Wallahu a'lam. Itu dalam pengajian ilmu lain. Ini yang kita maksudkan. Kahanah ni bila datang dia mendakwa perkara yang gaib, sedangkan perkara gaib pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu 5 perkara yang disebut dalam perbincangan kita. Dalil pengharaman perkara ini. Wa man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Ini hadis Nabi SAW. Nabi kata, sesiapa yang menggantung azimah. Ini yang kita sebut dengan tamimah. Azimat. Azimah ni perkara yang mulia. Azim, besar, dan azimah. Dia dalam pengajian yang lain disebut azimah. Kita sebut dalam bahasa kita ni azimat. Setengah orang kata jimat, ajimat. Yang tak boleh sebut zai. Azimat ini, maka Allah Ta'ala tidak akan menyempurnakannya, dan sesiapa yang menggantung wada'ah, nescaya Allah tidak akan memberi keamanan padanya. Allah Ta'ala akan bagi sebaliknya. Dia berharap daripada benda tersebut di sisi Allah, Allah akan bagi sebaliknya. Kalaupun dia selamat di dunia, Allah tidak akan selamatkan dia di akhirat. Kenapa? Dia telah melakukan perkara yang menyebabkan syirik. Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ni jelas hadis riwayat Imam Ahmad, sesiapa yang menggantung azimat, maka sesungguhnya dia menyengutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila dia gantung, dia berharap kepada perkara tersebut. Sahabat cerita, geng-geng komando ni, dia kata waktu tandu di Lahad Datu, Filipin, yang datang tu Islam, Filipin ni saya difahamkan wallahu alam, yang datang buat serangan ni kebanyakannya dia golongan MNLF. Dulunya Moro, dulu kerajaan kita pun bantu MNLF ni. Kemudian datang MILF. Bila MILF datang, geng Hashim Salamat, jadi geng MNLF ini dah tidak mendapat sokongan. MNLF Nur Misuri, MILF Hashim Salamat. Kemudian kerajaan Filipina menggunakan Nur Misuri dengan MNLF ini untuk lawan MILF. Dia bagi autonomi, dia bagi duit untuk lawan, tapi setelah gagal mengalahkan MILF, dia tarik balik. Jadi Nur Misuri dia ada tentera tapi tak ada kerajaan, maka tentera tak bergaji. Maka mereka melakukan serangan, termasuklah di peringkat awal dulu serangan di Pulau Sipadan. Waktu tu saya masih di sana. Dapatlah maklumat daripada orang yang dekat menceritakan keadaan, termasuk orang yang kena tawan pekerja perhilitan tu. Jadi depa ni lah yang datang, sebahagiannya Islam, kebanyakannya boleh katakan Islam berlaku. Jadi depa ada ilmu kebal, kan? Nak kena tembak tu kena tembak tepat tang kepala, tembak tang lain tak lut. Ni orang yang ada ilmu kebal. Tapi bila ditengok, memang kebanyakan mereka ada azimat, tangkal. Dia pakai tangkai kat pinggang dan seumpamanya. Dan ini juga menjadi kebiasaan pada orang Melayu dulu. Bila nak perang pakai azimat dan sebagainya. Dia sifir, dia mudah tuan-tuan. Nabi kita SAW mengajar kita berjuang untuk agama, mencari syahid. Sahabat berjuang mencari syahid. Antara dua. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Kalau kemenangan itu janji yang dekat. Tapi yang Allah Taala janji sungguh ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yang inilah yang menjadi buruan para sahabat. Kita berjuang tak mau mati pula. Jadi pelik sikitlah. Adalah perbincangan dia kata gini-gini. Wallahualam, kita bukan perbincangan kita. Saya nak sebut pakai azimat ataupun tangkal dengan tujuan untuk percaya dia memberi manfaat dan mudarat. Saya pakai tangkal ni tak lut. Apa maksud dia? Dia sudah percaya pada tangkal, bukan pada Allah.
Di sini masalah. Selagi saya pakai tangkai ni, saya tak bimbang. Aku tumbuk dengan tumbukan besi. Memang tumbuk sungguh. Kepercayaan bukan lagi kepada Allah, tapi percaya kepada tangkal. Elok nak perang, tangkai tinggal. Allah, tangkai tinggal, tak jadi perang. Maknanya apa? Dia percaya pada tangkal, bukan lagi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tiwalah, suatu yang dicipta dan mereka mendakwa benda tersebut boleh menyebabkan si isteri menjadi kasih kepada suaminya dan si suami kasih pada isterinya. Ni orang panggil pengasih. Dalam Quran ada ayat-ayat yang boleh kita amalkan untuk menjadi pengasih. Dan di antara sihir yang popular dan disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, ialah menceritakan tentang sihir menyebabkan suami isteri bergaduh. Itu sebut jelas dalam Al-Quran. Ayat wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Ayat ni semua orang yang ngaji perubatan Islam dia akan baca. Sihir jelas boleh memutuskan hubungan suami isteri, benci dan seumpamanya. Quran ada ayat-ayat yang menautkan kasih sayang, tapi bukan tangkal, bukan jampi mentera, bukan minyak dagu, bukan minyak cenui. Kan? Orang asli. Saya pergi cari ikan, jumpa lah orang asli tu. Sembang-sembang baik 3-4 kali pergi, kita pun bawa lah kuih apa semua, sebab nak suruh dia tunjuk lubuk. Penyudahnya dia nak jual minyak cenui kat kita. 3 kali mari jenuh ngelak, lah kali dia tak reti nak ngelak. Ginilah Man nama dia. Gini Man, elok kamu yang pakai. Kalau kamu jual kat saya baru RM60, kamu pakai, kamu ngorat anak toki balak, kamu kaya ke turun. Penyudah tu langsung tak datang jumpa dah. Susah sangat dia nak jurus kita. Buat apa kita pakai? Kamulah pakai. Dia kata, Ustaz, cikgu pakai ni, nanti orang semua minat kan. Kata kamulah pakai. Kalau kamu beli kat aku RM60 je, kamu pakai, kamu boleh ngorat anak toki balak. Lepas tu kamu kahwin, kaya dah, tak payah jual minyak cenui. Besok tak mari dah. Cari pun tak jumpa dah. Perkara yang dimaksudkan dengan azimat dan jampi serapah ialah lafaz-lafaz dan ucapan syirik. Manakala sekiranya azimat yang berbentuk Al-Quran dan doa yang makthur, maka terdapat khilaf di kalangan ulama seperti mana yang akan kita bincang. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, kalau dijadikan tangkal, ada khilaf di kalangan ulama, boleh ke tak boleh. Adapun selain daripada ayat Quran, memang mutlak tak boleh. Tapi kalau ayat Quran, ada sedikit para ulama yang memberi ruang, termasuk khasnya kepada kanak-kanak. Tapi kita, budak-budak kita, bubuh masyarakat kita kan, bubuh apa? Bubuh gunting bawah bantai, nak mengelak daripada jin iblis. Kok tertutuklah gunting tu ke dia, kan kenanya. Nah, ini semua adalah kepercayaan yang karut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan sedikit perbincangan ini akan menjadi panduan kepada kita. Dia tak banyak dah, tapi saki baki itu masih ada. Kadang-kadang dia kata tak ada apa Ustaz, saja-saja je. Kalau saja buka, tak ada niat apa. Kalau tak ada niat buka lah, menyusah aja buat apa. Kita buka, janganlah menunjukkan ada kepercayaan. Yang inilah yang kita bimbang. Wallahu a'lam. Tuan dan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan ada kebaikan. Jadi tadi Tuan Haji kita sebut, bantulah saudara-saudara kita yang memerlukan. Saya baru balik semalam, pergi ke Pahang, tapi saya pergi belah Bera. Memang keadaan dia agak teruk, tapi dia tak pelik bagi depa. Dia tunjuk 2014 tu lagi teruk, tapi kita tengok hak ni pun teruk sangat dah. Terpaksa cuci, pakaian-pakaian semua habis, tilam, bantal apa semua. Jadi memang berat besarlah musibah yang mereka hadapi. Apa yang paling penting, kita turut merasai, kerana Nabi ajar hadis yang saya sebut tadi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Cuma dia beza sikit dengan Kelantan dulu. Kelantan dulu lagi teruk, sebab dia turun daripada air bukit menyebabkan pecah dan sebagainya. Di sini tempat yang saya pergi Bera tu dia tak pecah, cuma lumpur dan merosakkan banyak peralatan-peralatan.
Jadi berat jugalah tanggungan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah berkatilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin wa ij'alna minal muttaqinal muqarrabin wa ij'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.